Ternyata, Scotland lebih sejuk dari negara United Kingdom yang lain. Tahun ini kedatangan musim bunga yang agak lewat kerana hingga hujung Mei masih di akhir musim sejuk. Penubuhan Sekolah Malaysia Glasgow adalah atas inisiatif warga Malaysia di sini. Ibu bapa dan siswa dengan sukarela menjadi guru. Kelas di sini terbahagi 2 jam bagi setiap sesi pengajaran. Sekolah Malaysia Glasgow ini ditubuhkan untuk memberi pendedahan kepada anak-anak Malaysia di Glasgow tentang sistem persekolahan di Malaysia. Dan juga untuk mendedahkan mereka kepada pelajaran bahasa Malaysia dan pendidikan Islam. Sekolah ini dibuka kepada pelajar berumur 5 tahun ke atas. Atas usaha untuk adakan kelas, mereka terpaksa menyewa sekolah Darussalam dipupuk bagi membentuk jati diri kepada pelajar. Walaupun zaman telah berubah, budaya yang baik harus dikekal dan diwarisi secara turun-temurun. We feel happy about this class because it makes us feel like it gives us fun things to do and entertaining things to do. And when we go back to Malaysia, like they teach us how to speak Malay and that, so we remember it and that. It teaches us some stuff that we never learned before. Yes. We have playtimes now. Cara tersendiri mendidik anak dengan pengukuhan tanggungjawab adalah melalui bersolat. Mama ambil one. Selain itu, dia cuba mewujudkan persekitaran seperti kampung agar bermoral tinggi dan berakhlak mulia. Walaupun anak-anaknya lahir dan dibesarkan di Scotland, mereka tetap diasuh dengan asas agama dan kesantunan Melayu.
4 orang anaknya diurus dengan baik bagi membentuk personaliti Muslim sejati. Experience saya dekat sekolah menengah dulu kat sini tahun 87, dia mula-mula saya punya dia punya experience, pengalaman awal tu tak berapa bagus sangatlah, pasal budak-budak dia orang tak faham apakah Islam, bila sembahyang dia orang tak tahu waktu bila nak kena sembahyang. Tapi lepas dia orang faham, saya explain dia orang macam mana, apa yang keperluan sembahyang ni, dia orang ni open jugalah. Diorang memang hormat kan pada kita, memang yalah macam Khadijah kan, nak semayang, nak apa semua, memang dia hormat kita Muslim. Hari ni Zainab dia cikgu pesan suruh bawa Quran, bawa ketika semayang, bawa tudung semua pergi sekolah. Jadi dia kena bawa pergi sekolah. Lepas tu macam kalau dia orang study pasal Islam, tiap minggu kita kena fikir apa kita nak ajar dia. Jadi dia bagi kita chance untuk mengajar lah. Dia kata mak dia yang banyak membina. Saya lah bersyukur alhamdulillah, pasal saya kerja dekat office 825, saya banyak benda-benda ni saya pandang pada isteri je lah, isteri yang jaga kat rumah je. Alhamdulillah saya kerja, isteri ada peranan yang tersendiri lah, menirah bawa budak-budak ni membesar semua. Alhamdulillah Khadijah pun, Alwi pun semua semudah semayang. Dugaan besar lah bila kat social. Yalah, socially memang takut jugalah kalau macam mana dia membesarkan. Saya sendiri melalui pembesaran saya kat sini dah 26 tahun lepas, waktu SPM dulu, memang susah jugalah. Takut bila saya ingat, boleh saya daripada pengalaman sendiri, saya ingat waktu mak ni lah, ayah saya cakap, apa berlaku pun jangan tinggal sembahyang. Jadi saya ingat benda tu sendiri, jangan budak-budak pun. Kalau Khadijah dengan Alwi pun, yang itulah yang paling benda diorang nak buat pun, jaga sembahyang. InsyaAllah lain semua akan fall into place lah. Malam kita bercerita dengan diorang, memang input tu dia masuk melekat dalam kepala, dan perangai diorang pun berubah lah. Bila lama kita pun leka, budak-budak pun leka, budak-budak pun akan menurun. Yang penting ialah memanglah dugaan kat luar tu banyak, tapi yang penting kita letak baja macam mana kan. Lepas tu ialah serah pada Allah lah. Memang macam-macam lah kan duduk dekat sini. Kalau dengar cerita tu takut lah kan. Komuniti Malaysia bertumpu di bahagian selatan bandar Glasgow. Mereka sering berkumpul di Masjid Al-Faruq. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kelas agama diadakan setiap minggu di Masjid Al-Faruq. Ia bertujuan untuk memberi pengukuhan pengetahuan agama kerana kaum lelaki akan menjadi pemimpin keluarga. Hidup di negara bukan Islam memerlukan pendedahan efisien supaya dapat membimbing keluarga dan anak-anak. Bahasa Melayu dimartabatkan melalui penyampaian kuliah agama oleh rakan senegara. Kita ini merupakan salah satu daripada 8 buah kitab yang perlu. Komuniti Melayu di Glasgow ini sangat aktif. Bukan setakat majlis ilmu di masjid, mereka juga membuat program rekreasi bersama keluarga Malaysia di luar. Apabila meraihkan hari kebesaran Islam, mereka akan berzanji dan maulud dari rumah ke rumah dengan mengikut giliran. Walaupun komuniti Malaysia tidak ramai, tetapi mereka kuat bersatu. Bak kata pepatah Melayu, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Atas prinsip ini juga, ukhuwah terbina, persahabatan terjalin. Hidup di perantauan memang indah, tapi banyak cabaran dan dugaan.
Salah satunya adalah pertembungan budaya Barat yang boleh melunturkan akidah Islam. Komuniti Islam di Glasgow membuat berbagai pendekatan bagi membendung generasi muda daripada terlibat dengan gejala negatif. Antaranya program rekreasi berbasikal bagi muslimah. Mereka bergerak menggunakan laman sosial seperti Facebook untuk mengajak rakan Hari ini, Saiful sibuk mencari barang keperluan dapur bersama anaknya di bandar Glasgow. Beliau berhasrat untuk mengadakan kenduri dan jamuan makan kepada rakan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So I would like to have one full lamb, one full lamb, yeah. Just for Malaysian function today. Oh, it's Malaysian function is it today, yeah? Yeah. Something special, okay, no problem. I'll go and get the lamb for you, yeah, no problem. Thanks. That's a nice and fresh lamb, yeah. Industri daging halal mudah didapati di Scotland kerana penduduk Islam sudah melebihi 43,000 orang. Kebiasaannya, daging ini adalah dari pembekal Islam di United Kingdom. Salah satu pembekal utama daging halal yang terbesar adalah syarikat Janan Meat. Produk daging halal yang dikeluarkan adalah berkualiti, merangkumi aspek kebersihan dan keselamatan makanan, di samping mendapat pengiktirafan sijil halal. Saiful lebih suka membuat kenduri dengan menghidangkan kambing kerana harganya yang lebih murah, iaitu kira-kira 70 pound sahaja. Inilah peluang untuk masyarakat Malaysia berkumpul. Kebanyakan mereka adalah penuntut di Universiti Glasgow dan setelah tamat belajar, mereka akan pulang ke tanah air. Tetapi bagi keluarga Saiful berbeza, kerana dia terus bekerja di sini setelah tamat belajar. Semua tugasan dibuat bersama dengan seikhlas hati. Mereka banyak mengatur aktiviti sebegini supaya mereka dapat meluangkan masa bersama dan menjadikan ikatan yang sedia ada bertambah akrab. Di Scotland, aktiviti sebegini tidak begitu membebankan walaupun menggunakan mata wang pound. Apatah lagi dilaksanakan secara muafakat kerana keperluan harian agak murah berbanding perkhidmatan catering atau restoran. Anak-anak berpeluang bergaul dengan rakan dari Malaysia yang berkongsi rumpun budaya yang sama. Pengalaman dan didikan yang diperolehi tentunya tidak sama. Di sekolah, mereka bergaul dengan pelajar tempatan yang mempunyai idealisme dan kepercayaan berbeza. Kelab Belia Muslim aktif menganjurkan aktiviti sukan dan rekreasi kepada golongan kanak-kanak dan remaja secara sukarela. Salah satu aktiviti mingguan adalah mengajar kanak-kanak bermain futsal bagi meningkatkan kecergasan fizikal mereka. Selain itu, kelab ini juga mengadakan aktiviti kelas Al-Quran, memberi makan kepada golongan gelandangan dan pelarian. Mereka turut membuat kerja amal bagi mendapatkan dana membantu orang yang susah. Here we bring the children here from 6 years to 15
We play football with them. We try and get them out of the house to make them active, healthy lifestyle. They like to stay at home, play PlayStation. So we're getting them out, making them active, increasing their lifestyle. And also we bring one of the older brothers, Sajid's here today, and he's talking a bit about Seerah, I think. So we do different topics, different brothers come, they speak about the Deen. So small reminder, and we play football basically. So it's to help to get the kids off the streets on a Friday night when there's other things going on. This is, inshallah, a good place for them to come. But imagine that then. Setiap aktiviti yang dianjurkan, para sukarelawan akan memberi usrah atau peringatan. Ia dihidupkan sebagai satu budaya untuk saling ingat memperingati. Peserta rasa lebih disayangi apabila ada yang prihatin dan mengambil peduli. Remaja tidak rasa tersisih, malah menganggap golongan belia seperti abang yang sedang membimbing adik ke jalan kebaikan. Apabila sudah terbiasa dengan budaya sebegini, tidak ada seorang pun memberi alasan untuk meninggalkan majlis ilmu yang diadakan. So we try and get these kids to come and learn about the Deen and then move on. So some of the older brothers you've spoken to, they used to come here. So now they help run the circle. So the referees, and inshallah these guys will grow up and they will help us, and that's the idea. Sajid, who's doing the talk today, he's done the same. So he came through the whole system as a child, going through YM, and now he's one of the senior brothers. So it's a continuous circle. So the children get older, they move on to different projects. Pendekatan untuk mendidik generasi muda berbeza mengikut acuan masing-masing. Namun tujuannya sama, adalah untuk melatih menjadi pemimpin. Generasi muda perlu ditanam dengan nilai-nilai agama dan budi pekerti yang luhur. Akhirnya, melahirkan pribadi yang baik serta memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara demi mencari keredaan Allah. Keluarga Malaysia yang hidup di negara luar, apabila sampai masanya nanti akan kembali ke tanah air. Anak-anak pula terpaksa menempuh suasana persekitaran berlainan dengan pengalaman yang baru. Slogan Usaha Tangga Kejayaan memberikan kita satu peringatan bahawa kejayaan dalam sebarang bidang memerlukan komitmen dan usaha yang gigih untuk direalisasikan. Komuniti Malaysia di sini dikatakan sangat mengenali antara satu sama lain. Sudah menjadi adat anak perantau, apabila tinggal di luar negara, mereka saling memerlukan. Rakan-rakan dan jiran menjadi tempat menumpang kasih. Sekiranya ditimpa kesukaran di luar negara, merekalah orang pertama untuk meminta bantuan. Inilah kemanisan nilai sebuah persahabatan yang tidak boleh dibeli dengan kekayaan. Ia lahir dari hati yang suci, mencari kehidupan yang abadi. Episod seterusnya, anak Melayu menjadi permata di bumi Belfast.